Start. Boleh start. Boleh start. Boleh start? Tak sampai seminit kita ada. Ya. Boleh masuk tak? Boleh start. Ikut time. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat meneruskan perjuangan kita pada hari ini dengan penuh kenikmatan, ketenangan, kesejahteraan dan terselamat daripada wabak penyakit yang berbahaya iaitu wabak COVID sekarang ini yang menular. Dan insya-Allah pada malam ini kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dapat mengizinkan kami semua untuk menghadirkan diri dalam program Bual Bicara Jom Singgah di Wakaf Ilmi menerusi Facebook Live Santai Satar pada kali ini yang merupakan siri yang ke-16. Dan insya-Allah tajuk Bual Bicara kita pada malam ini berkaitan dengan semangat hijrah. Amat sesuailah kita bahaskan atau diskusikan sempena dengan kedatangan Tahun Baru Islam 1443 Hijrah. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk pengetahuan sidang hadirin pelayar-pelayar dan juga penonton-penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menampilkan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi yang boleh dikatakan sebagai tokoh ma'al hijrah jugalah di peringkat kawasan masing-masing. Yang pertama, saya perkenalkan panel pertama ialah Ustaz Hashim Muhammad yang merupakan tokoh muslimin. Selamat datang Ustaz. Boleh masuk. Okey. Dan yang kedua, tokoh muslimat kita ma'al hijrah peringkat kawasan Pasir Mas ke? Ustazah Wan Nur Azam, Wan Abdul Aziz sebagai panel yang kedua. Selamat datang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah baik semua. Okey, Ustaz Hashim dalam proses lain. Okey, kita teruskan insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai mukadimahnya, hijrah Nabi ini bukan semata-mata kita katakan sebagai proses perpindahan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain atau satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Sebagaimana yang kita fahamilah, banyakkan orang fahami, bahkan ia merupakan satu manifestasi iaitu perubahan sesebuah masyarakat untuk mencapai ataupun untuk menggapai kemuliaan dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita tengok selepas berhijrah itu berlaku, maknanya Rasulullah SAW telah dapat menubuhkan sebuah kerajaan Islam. Ya, dapat memerintah sebuah kerajaan Islam di Madinatul Munawwarah yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun pada ketika itu kita tengok bahawa dunia besar iaitu ada dua kuasa dunia besar iaitu Rom dan juga Parsi. Tapi Islam sudah berkembang di Madinah di bawah teraju junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan hijrah juga merupakan satu sunnah para anbiya dan juga para doa. Tiada Nabi yang tidak melakukan proses hijrah demi memperkenalkan untuk mengembangkan agama yang suci lagi benar. Yang sejak bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita menyebut tentang pengajaran yang dapat dikutip daripada pengajaran yang berlaku, eloklah saya di sini saya menyingkap tirai sejarah peristiwa hijrah yang dikisahkan oleh Al-Quran, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah
wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah telah mereka dizalimi, pasti akan kami berikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan sungguh pahala di akhirat itu lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Jadi alhamdulillah, okey, Ustaz Hashim tergelam timbul lagi tu. Okey, kita tunggu. InsyaAllah kita akan anjurkan ataupun lontarkan satu soalan kepada panel yang pertama. Okey, insyaAllah mudah-mudahan line Ustaz Hashim clear. Ustaz Hashim, okey, apa khabar? Alhamdulillah. Clear? Boleh dengar? Ustaz Hashim? Okey. Okey, teruskan kepada okey. Saya akan serahkan kepada Ustaz Hashim. Okey, boleh dengar dah? Boleh, Okey, bunyi tak? boleh dengar. Okey, saya akan serahkan kepada Ustaz Hashim. Yang pertama saya minta Ustaz Hashim ada masalah sikit. okey. Tak bunyi suara. Dengar. Ada. Bunyi. Bunyi dengar. InsyaAllah. Boleh. Okey, soalan Ustaz Hashim, okey, pengertian hijrah ini, secara ringkasnya saya bagi ada dua. Yang pertama al-hijrah pada lughatan iaitu al-intiqal wal khuruj min ardin ila ardin. Hijrah syar'an hiya al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Maknanya hijrah itu pada bahasa adalah berpindah atau keluar daripada satu tempat kepada tempat yang lain, dan juga pada syarak iaitu keluar daripada darul kufur kepada darul Islam. Jadi nak minta Ustaz cuba huraikan, kaitkan dengan hubungan konsep hijrah masa kini. Kenapa perlu kita berhijrah lagi? Okey. Line Ustaz macam mana? Silakan Ustaz. Kita ada masalah sikit kan? Kena Ustaz Sata juga. Tak boleh masuk anak ni. Okey, boleh dengar. Okey, silakan Ustaz. Boleh Ustaz bercakap je. Kita Ustaz Sata. Tak boleh masuk. Line. Okey, Ustaz Satar ada tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Dr. Ridwan, Ustazah Nur Azam, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sama dalam program wakaf ilmi, dan tajuknya ialah hijrah. Hijrah dari sudut lughah, dari sudut bahasanya ialah berpindah daripada satu negeri ke satu negeri yang lain, ataupun dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari sudut syaraknya ialah berhijrah meninggalkan negeri kufur kepada negeri Islam. Itu makna umum kepada hijrah. Sesungguhnya hijrah di peringkat awal Islam, iaitu hijrah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah wajib. Mestilah orang-orang mukmin berhijrah meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah. Kerana di bumi Mekah peringkat awalnya tidak mempunyai kebolehan, tidak strategik, tidak boleh untuk Islam itu berkembang. Nak melaksanakan Islam pun disekat, nak salat pun payah, nak buat benda-benda baik pun tak boleh kerana negeri itu dikuasai oleh musyrikin. Kita tahu musyrikin Quraisy. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada Nabi kita dan kepada sahabat-sahabat supaya semuanya berhijrah.
demi untuk membawa umat ini kepada tempat yang lebih baik. Sesungguhnya tempat yang buruk ni, negeri yang buruk adalah negeri yang kita susah nak buat Islam. Nak melaksanakan perintah Allah ni payah. Itu sebuah negeri yang buruk. Negeri yang baik ialah negeri yang apabila kita pergi, kita dapat melaksanakan perintah Allah, dapat melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh secara syumul, secara semua sekali. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat negeri Mekah di peringkat awal ini tidak mampu untuk Nabi kita dan para sahabat apa dia ni melaksanakan agama, semaya pun ditindas, ditekan, semaya tak boleh. Semaya di peringkat di Mekah ni, Nabi semaya maghrib saja boleh jahar, kerana apa dia ni orang-orang musyrikin ini pergi, dia mungkin masuk kelab dia, maka dia tinggal orang Islam boleh semaya waktu malam. Itu pun kalau mereka cari jumpa akan dihukum ataupun dibuat tindakan kepada orang-orang semaya. Sebenarnya membuat tindakan kepada orang semaya ni telah berlaku di peringkat awal, di peringkat Mekah. Dan ini suatu pekerjaan yang buruk yang dibuat oleh orang musyrikin. Sepatutnya tidak berlaku ataupun tidak dibuat oleh orang-orang mukmin. Kerana orang mukmin yang faham tentang kenapa kita mesti beribadat, kenapa kita kena tunai fardu ain, dan fardu-fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sepatutnya tidak berlaku pada itu pada orang mukmin. Sebab tu kalau berlaku juga wajib pada orang mukmin berhijrah. Berhijrah tu mesti dilakukan. Kenapa? Untuk mendapat tempat yang lebih baik, suasana yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, sahabat yang lebih baik, jira-jira yang lebih baik dan sebagainya. Jadi dari sudut lorahnya, dari sudut bahasanya ialah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu bumi ke satu bumi. Dari sudut apa dia ni, syaratnya ialah meninggalkan negeri kufur kerana menyusahkan untuk kita berbuat taat kepada negeri Islam. Itu ringkas Dr. Hamba sebut ringkas. Tak kata juga. Okey, terima kasih. Kita tambah sikit. Ustaz Hashim, tambah sikit lagi. Kalaulah kita ambil dalam konteks negeri Kelantan lah. Negeri Kelantan ni maknanya ramai berlakunya penghijrahan. Contohnya kita nak kait dengan Darul Kufur dengan Darul Islam. Jadi kalau di Kelantan ni kita katakan Serambi Mekah dah. Ramai dah maknanya kita masyarakat yang berpegang teguh pada agama. Tetapi kenapakah ramai masyarakat Kelantan ni berpindah juga contohnya ke Kuala Lumpur? Apa tujuan dia tu sebenarnya? Boleh dikaitkan? Boleh Ustaz jelaskan kenapa berlakunya penjurah coba bersarang kadang lebih ada 2 juta daripada Kelantan keluar juga. Kenapa? Tadi kita sentuh dengan akidah, dengan ibadah, nak cari sesuatu yang baru. Jadi kenapa berlaku di Kelantan penghijrahan secara besar-besaran? Boleh Ustaz bagi komen? Ya. Okey. Ya. Silakan. Okey. Hijrah ni selain daripada hijrah daripada negeri kufur kepada negeri Islam, banyak lagi hijrah yang kita perlu tahu. Hijrah dalam mencari rezeki. Dengar tak? Mendengar. Silakan. Teruskan. Okay, ada masalah lain sikit. Mungkin cuaca di kawasan Ustaz tu nak hujan ni sikit. Okey, tak apa. Kita akan sambung, minta sambung sebentar lagi sekiranya line dia kembali pulih. Boleh Ustaz? Okey, teruskan Ustaz. Okey. 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 Boleh. Okey, insya-Allah teruskan. Okay. Hijrah ni Okey. Boleh. Dengar tak? Boleh teruskan. Teruskan. Okey. Bunyi. Teruskan. Okey. Okey. Selain daripada hijrah ni, hijrah daripada negeri kufur kepada negeri Islam, hijrah ni banyak sebenarnya.
perkara yang ada hijrah yang wajib dan ada hijrah yang sunat. Ada hijrah yang wajib, misalnya terpaksa kita kena hijrah untuk mencari ilmu misalnya. Itu bukan berhijrah daripada negeri kufur kepada negeri Islam, tapi hijrah untuk mencari ilmu, dan itu wajib. Kalau ilmu tu ilmu yang wajib, yang di fardu ain, maka hijrah untuk mendapatkan ilmu fardu ain itu wajib. Untuk mencari rezeki, sekiranya negeri kita ni tidak ada sumber rezeki, maka dia boleh membawa kepada wajib, dia boleh menjadi sunat untuk kita hijrah kepada negeri lain yang ada sumber rezeki. Dan kita perlu hijrah kerana nak mendapatkan. Okey, ada masalah lain lagi insya-Allah. Mana kita fahamlah apa yang telah dititipkan tadi oleh Ustaz Hashim, bahawa hijrah itu ada beberapa kaedahlah hukum. Ada yang wajib, ada yang sunat, berdasarkan kepada keadaan keperluan lah. Maknanya kalau untuk mencari menuntut ilmu, kalau tidak ada diperlukan diperuntukkan di negeri tertentu macam di Kelantan, maknanya kena berpindah ke Kuala Lumpur, di mana contoh begitulah. Maknanya ada perkara-perkara yang diwajibkan ataupun disunatkan untuk kita berhijrah untuk menuntut sesuatu yang tidak ada di negeri masing-masing. Jadi alhamdulillah tergelantir pun nanti kita akan sambung balik oleh panel yang pertama. Kita akan pindah ke panelis yang kedua, Ustazah Wan Nur Azam. Okey, hari ni ada semangat tak Ustazah? Alhamdulillah semangat. Tu ada sokmo-sokmo doktor. Sebab kita akan berbincang tentang semangat hijrah. Bagaimana kita nak tarik semangat daripada semua yang pendengar dan pelaya-pelaya FB live kita pada malam ini, insya-Allah kita nak masukkan dia punya roh hijrah dalam semua yang mendengar pada malam ini, insya-Allah. Yang soalan yang saya akan lontarkan kepada Ustazah pada malam ini tentang apakah keutamaan, apakah kepentingan hijrah yang dapat kita fahami daripada peristiwa hijrah Ar-Rasul. Banyak ni Ustazah kan. Ada yang bagaimana bukti keimanan sebenar, bagaimana memperolehi pahala yang tidak ternilai, mendapat rezeki, mendapat rahmat, maghfirah dan mendapat akhir sekali mendapat syurga. Di antara tujuan dan kepentingan hijrah ini. Jadi insya-Allah Ustazah akan mengupas lebih kurang 10 hingga 5 minit untuk tatapan pelaya-pelaya kita pada malam ini. Insya-Allah, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasi'ah. Surah An-Nisa ayat ke-100. Yang artinya barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama-sama bersiaran. Kalau sekala kita berkuliah, ada depan, ada mad'u, ada pendengar, ada penonton. Maknanya ni sebagaimana Doktor ayat tadi, maknanya kita sekadar ke udara, bersama dengan pelayar-pelayar. Tu bahasa Doktor bagi tahu tadi. Bersama dengan pelayar-pelayar Facebook yang mana insya-Allah walaupun kita kata dalam kekangan kita semua duduk di rumah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, semuanya berada di rumah masing-masing, tapi kita cuba manfaatkan
masa yang ada pada kita dan kita manfaatkan kemudahan yang kita ada ni yang untuk kita menyebarkan ilmu, sebab ilmu ni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, sekiranya kita ambil rating kayu, rati-rati pokok tu untuk kita buat pena dan kering air laut sekalipun yang kita gunakan untuk buat dakwah dia, untuk kita menulis ilmu Allah, nescaya tak akan habis. Ya, doktor. Adalah tadi orang tanya, dia tengok tajuk tu semangat, dia kata. Apa semangat? Nama ke semangat saja. Buat dok. Dia kata lagu tu. Ya, takutnya duk semangat aja. Dia kata semangat berkobar-kobar. Macam semangat ni lah. Bakal di semangat merdeka dok. Masa merdeka 31 Ogos tu gak semangat lah. Bobah. Lepas tu gak duk senyap. Tak buat gapo-gapo untuk jaga bilat ataupun untuk jaga tanah air. Jadi hak dia katanya sepatut kita letak penghayatan hijrah. Jadi hak ambo ayat kedianya, kalau kita letak penghayatan, duduk hayat saja. Jadi kita tidak memahami apa itu hijrah itu sendiri dan apa matlamat hijrah yang sebenarnya. Kita nak tahu hak tu dan kita cuba terapkan dalam diri kita masing-masing. Tak kira lah sama ada dia tu sebagai seorang pemimpin, dia tu sebagai seorang yang ternama, seorang yang hartawan, seorang apa sekalipun, semangat hijrah kena ada dalam diri kita. Semangat hijrah. Mana kita bukan sekadar, sebagaimana ayat tadi, bukan sekadar bersemangat je. Tak? Semangat masuk awal Muharram, semangat nak buat hijrah ni. Tiba-tiba senyap dengan gitu je. Supaya orang sambut tahun baru lah doktor. Masuk tahun baru, setiap kali tahun baru, adanya semangat, aku nak berubah, aku nak buat gotu, target aku nak jadi jutawan. Target nak jadi, apa dia? Kalau hok ngaji gak nak sampai PhD macam doktor lah. Target kok ni, semangat je ada tapi tidak ada satu tindakan. Hak kita nak di sininya, bukan sekadar bersemangat, ya doktor, ustaz, bukan sekadar kita bersemangat, tapi kita nak semangat itu bukan hari ni je, kita akan laksanakan apa hak kita faham daripada hijrah itu sendiri. Sebagaimana soalan daripada Dr. Ridwan tadi berkenaan dengan kepentingan hijrah. Kepentingan hijrah. Apa dia? Apa pentingnya hijrah ni sebenarnya? Ya kita duduk sebut, ya kita duduk semua orang sebut berkenaan dengan hijrah Nabi SAW. Apa penting dia? Apa yang duk sebut sangat tu? Apa yang ada pada hijrah itu sendiri? Di mana yang pertamanya daripada peristiwa hijrah ini adalah bukti keimanan yang benar. Sebagaimana Hak doktor bagi tahu tadi, bukti keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keimanan. Jadi kita ni, kita tidak melakukan hijrah sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hijrah yang kita laksanakan pada hari ini ialah hijrah daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Daripada akidah yang tidak sebenar kepada akidah yang sebenar-benarnya. Daripada perjuangan yang tidak sebenar, kita hijrah kepada satu perjuangan yang sebenar. Daripada pegangan yang tidak betul, tidak benar, kita hijrah kepada satu pegangan yang benar. Ini dia panggil satu kekuatan, satu keimanan yang total kita kepada Allah SWT. Dan hijrah ni, doktor, dia perlu kepada satu kekuatan jiwa. Kalau tak kuat, payah doktor nak dapat hijrah ni sebenarnya. Kalau tak kuat. Contohlah, orang hak hijrah daripada parti ni pergi ke parti ni. Dia kata demo macam-macam. Kena tobat usuk akidah. Kau kan doktor? Ambo sendiri dia panggil hijrah apa tu?
Hijrah. Pati di kepada itu. Kita nak hijrah daripada perjuangan hak jadi tak betul. Memang dulu perjuangan tu betul. Hak dulu-dulunya. Muka kita duduk dalam tu juga. Nah kita pasti dan yakin hak dulunya kita berada dalam satu perjuangan yang betul. Tapi bila terlalu banyak menyeleweng daripada perjuangan yang asal, jadi kita terpaksa keluar dan kita cari hak betul-betul nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhijrah. Bila kita berhijrah, di situ berlakulah pula macam-macam lah kata-kata. Doktor? Ya. Macam-macam tomahan. Sehingga kan ada hak kata kena ngucap balik. Rusuk akidah. Apa rusuk akidah kita ni keluar daripada Islam ke? Seingat hamba tak rajin lagi lah royak atau kata apa benda-benda yang bercanggah dengan akidah kita. Bercanggah dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kitanya apa yang ada dalam diri kita keimanan yang total hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pada benda lain. Tak, kalau kita ni duduk pada jalan hak tak betul, tak okeylah kita tak setubik daripada jalan hak tak betul tu doktor. Kita cari jalan hak betul yang kita yakin boleh menyelamatkan diri kita bukan sekadar dunia tapi di akhirat bila kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu jugalah daripada kepentingan hijrah ini sendiri, kita akan dapat pahala yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bila orang kata macam-macam, di sana kita perlu meletakkan kesabaran yang tinggi. Satu kesabaran yang tinggi. Kalau tak sabar, doktor, baloh. Ya, betul. Kalau tak sabar boleh jadi baloh. Sebab kita hijrah sikit je. Bukan kita tukar agama. Kalau tukar agama, dah memang boleh hukum kita ni murtad, na'uzubillah. Hak ni sekadar menukar haluan. Tu je. Orangnya kata macam seolah-olah murtad halal darah lah, gapo lah, macam-macam kita tomahan yang kita terpaksa hadapi. Tapi kita dapat sabar, kita anggap bagi-bagi hamba sendirilah masa tu orang hak kata kat hamba tu, kita ambil apa yang Allah Ta'ala sebut wa'arid 'anil jahilin. Buat tak tahu je. Sebab apa? Dia jahil. Dia tak tahu hak kita ambil ni satu haluan yang betul, satu haluan yang benar. Dia tak tahu. Wa'arid 'anil jahilin. Buat tak tahu je. Abaikanlah orang-orang jahil tu. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba sendiri ambil kata-kata daripada Allah ni, letak dalam diri kita. Apa sekalipun orang kata kita a'arid, makna awak tak tahu je, kata Allah. Betul tak doktor lagu tu? Okey, tepat sekali. InsyaAllah. Lepas tu pula daripada hijrah ini sendiri, kita akan dapat rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Sebab kita dah berjaya melalui ujian-ujian dengan penuh sabar, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang meletakkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dalam diri dia tak ada benda lain. Hak dia buat ni hanya kepada Allah. Untuk Allah. Dan yakin atas dunia ni kita duduk di bawah kawalan Allah. Dan kita tidak akan terlepas daripada akan menghadap Allah SWT di akhirat. Duduk situ dalam jiwa kita. Ya ja'allahu makhraja. Jadi Allah Ta'ala akan buka laluan dengan mudah. Daripada segala masalah untuk kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, ya doktor. Mana kita tak suka-suka rezeki ni mari mencurah-curah, alhamdulillah. Walaupun kita kata
susah, susah kita ni, tapi orang nampak susah, tapi sebenarnya kita ni tak susah. Hasil daripada apa? Hasil daripada iman yang total kepada Allah dan juga takwa yang ada dalam diri kita hanya untuk Allah Subhanahu Taala, dan daripada hijrah ni juga kita berhak untuk mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Taala. Alah, moga kita ni saya sungguh pada Allah, tak kira lah Allah Taala tak sayang ke kita, ya doktor. Betul. Begitu jugalah kita mudah untuk mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Taala, dan akhir sekali kita mengharapkan Allah Subhanahu Taala akan membayar segala susah payah kita, segala kesabaran kita, segala penat gelah kita, Allah Taala akan bayar dengan syurga yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Ustazah sebagai pemanas semangat untuk menerapkan semangat hijrah di dalam jiwa kita sebagai umat masyarakat, yang mudah-mudahan insya-Allah yang apa yang kita inginkan adalah untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang, masyarakat yang berkualiti kan. Kalau kita tengok hijrah itu memerlukan kepada pengorbanan kan, maknanya semua orang akan memberi pengorbanan, tak kiralah harta jiwa, harta dan sebagainya, untuk melihat kejayaan yang akan dicapai pada suatu kelak. Jadi antara yang telah Ustazah sebutkan tadi, banyaklah perkara yang dapat kita ambil sebagai panduan dan pedoman berkaitan dengan kepentingan hijrah. Jadi kita sekarang ini sepatutnya kita bolehlah melihat kepada bagaimana contoh dan teladan Rasulullah SAW sendiri, tujuan dan matlamat menjalankan hijrah itu adalah antaranya dapat mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan di Madinah sendiri pun ada kaum-kaum yang bertahun-tahun sudah melakukan pergaduhan, perpalahan kaum Aus dan Khazraj. Rasulullah dapat mengikhwat, makna mempersaudarakan, makna mendamaikan di antara golongan-golongan ataupun suku-suku tersebut. Jadi inilah hasrat kita di dalam proses hijrah. Kita ingin mencari satu penyelesaian terbaiklah di antara, kalau kita semuanya kita mengaku bahawa kita ini nak menuju kepada Darul Islam, semua nak kepada negara Islam semua. Jadi apakah kita tidak boleh mencari satu titik persamaan di sana kan, yang telah kita ambil daripada peristiwa hijrah ini. Jadi insyaAllah terima kasih kepada ahli panel yang kedua di atas kupasan. Jadi kita akan insyaAllah beralih kepada pusing yang kedua, Ustaz Hashim. Okey, boleh dengar? Line okey, clear? Ustaz Hashim? Boleh dengar? Kalau boleh dengar kat tangan kawasan Ustaz Hashim. Kat ibu jari kalau boleh dengar. Ustaz Hashim? Okey. Saya nak bagi satu soalan soalan yang kedua. Ya. Bunyi ke okey. tak tahu? Okey, dah bunyi. Okey, nanti bercakap. Okey. Saya akan lontarkan soalan yang kedua untuk pusingan kedua ini kepada Ustaz Hashim. Boleh. Okey. Sayyidina Umar berkata, hijrah al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah adalah pemisah di antara kebenaran dan juga kebatilan. Jadi nak minta tolong Ustaz cuba kaitkanlah tentang bagaimana cabaran-cabaran, penentangan pada zaman Rasulullah SAW terhadap umat Islam, dan sehingga dapat merealisasikan hijrah dalam konteks sebenar. Jadi nak minta Ustaz kaitkan, kalau dulu ada penentangan tentangan daripada jiwa sendiri, jiwa dalaman sendiri, tentangan daripada keluarga, daripada sahabat-sahabat, jangan berhijrah contohnya kan, maknanya ada penentangan sendiri yang menyebabkan adalah sedikit cabaran kepada umat Islam di Mekah. Dan nak minta Ustaz kaitkan bagaimana cabaran masa Rasulullah dan zaman sekarang. Silakan Ustaz. Fadal.
Silakan. Okey, Ustaz Hashim. Soalan tak dengar. Okey, ceritakan Soalan tak tentang, dengar, Ustaz. okey, sekali lagi saya ulang. Stop. Okey, Al-Hijrah Soalan ini terstop. Pasal Okey. layanan tak clear. Tak jadi Okey. layanan. Ya. Okey, Ustaz Ada cuba tak? kaitkan. Okey. Ustaz cuba kaitkan Tak jadi apakah layanan. bentuk. Dengar tak? Dengar. Okey, disebabkan line putus-putus, Ustaz Sata ada idea untuk menjawab soalan ke? Okey, kalau tidak ada saya akan terus ke panel yang kedua, nanti kita tunggu line yang clear baik. Ustazah, semangat tu tetap semangat tu, kalau saya tanya apa-apa pun dia boleh jawab tu kan. Okey. Tak apa, kita tinggalkan sekejap untuk Ustaz Hashim. Saya akan teruskan lagi bersoal jawab dengan Ustazah lah. Okey, dalam semangat yang mendebar-debar itu mungkin sesuai lah Ustazah. Okey, Ustaz Hashim boleh masuk tadi? Okey, tak apa. Ustazah, boleh dengar clear? Okey, buka mic. Buka tu. Tak Okey. dengar ke? Okey, baru boleh dengar. Okey, kadang-kadang kita ni kadang-kadang kurang sensitif, tak berapa mahir lah untuk menggunakan komputer, tak apa. Okey, saya nak. Buana layan. Okey, Ustaz Hashim. Okey, Ustaz Hashim, kalau nak jawab, boleh jawab terus. Tak dengar Ustaz. Okey, tak dengar, tak apa. Kita tangguh sekejap untuk Ustaz Hashim. Kita akan teruskan kepada Ustazah. Okey, Ustazah, berkaitan sebagai layanan tak jadi ni. tak apa. Buana. Okey, saya akan Ustazah. berduet dengan Ustazah dulu. Okey, okeylah, kita ada panel wanita ataupun perempuan. Ustazah, eloklah soalan ini saya tujukan kepada Ustazah. Okey, berkaitan dengan peranan golongan wanita di dalam penghijrahan Rasulullah SAW. Jadi kita tengok antara watak yang utama lah di dalam menjayakan proses penghijrahan. Contohnya puteri Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Al-Asma kan, Asma Abu Bakar kan, yang mempunyai tokoh yang cukup mulia kan, yang cukup kental, yang telah ditunjukkan apabila Sayyidina Abu Bakar telah menasihatkan atau telah mengarahkan bahawa dua puteri, Asma dan juga Aisyah, dan juga ada seorang lagi Abdullah kan, mana mereka semua ini dimintalah untuk membantu Rasulullah SAW untuk menjayakan misi penghijrahan ini. Jadi saya nak tekankan kepada Asma Abu Bakar bagaimana usaha yang kental, yang padu, yang jitu yang telah ditunjukkan oleh puteri Abu Bakar, yang rasa kalau sekarang ini nak cari Asma Abu Bakar ni susah dah kalau sekarang ini kan. Apa yang telah sehingga dia digelarkan sebagai Zatu Nita Coin, maknanya dua tali pengikat pinggang. Kerana apa? Yang satu dia boleh ikat pinggang dia, satu lagi dia bekalkan makanan untuk Rasulullah SAW kan. Dan kalau kita tengok betapa kuatnya, walaupun dia dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung, 9 bulan dah masa tu, maknanya boleh lagi menghantar makanan daripada Mekah rumah ke di tempat persembunyian Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Lebih kurang 3 batu, ni 5 kilo Ustazah kan. 5 kilometer, maknanya berulang-alik. Demi apa? Cintakan Rasulullah SAW dan nak melihat kejayaan penghijrahan Rasulullah SAW, dakwah Islam yang sampai ke Madinah. Jadi dimintalah kepada Ustazah untuk menjelaskan atau memberi pencerahan bagaimana kita nak melahirkan lagi jiwa yang telah ditanamkan oleh yang ada pada Asma Abu Bakar, dan kita nak tanam kepada anak-anak perempuan kita pada masa kini. Boleh tak kita nak contoh dan bagaimana cara dia? Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Dr. Ridwan. Ustaz Hashim kita pun tak muncul-muncul lagi. Lah ni hujan sebenarnya di Kota Baru ni, Doktor. Hujan lebat, mungkin kawasan Ustaz Hashim tu cuaca dia lebih lagi lah sebab dia duduk kawasan Patah ke? Patah Sabak. Betul. Jadi sebagaimana yang Doktor sebut tadi berkenaan dengan Asma Abu Bakar. Masya Allah. Seorang wanita yang hebat. Sehingga Nabi SAW menggelarkan Asma ni sebagai Zatun Nitaqain. Perempuan yang mempunyai 2 tali pinggang. Dan pada masa itu, sebagaimana yang doktor sebut tadi, dia syarat mengandung. Dan jasa Asma ni dalam peristiwa hijrah memang terlalu amat hebat lah, terlalu amat besar. Yang saya yakin dan percaya payah kita nak jumpa getino hak dalam keadaan syarat mengandung boleh buat sebagaimana apa yang telah dibuat, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Asma dalam memberi sumbangan dia kepada Islam itu sendiri dan kepada Nabi SAW, begitu jugalah kepada ayahanda dia, Saidina Abu Bakar. Cuba kita bayarlah. Mungkin doktor dengan Ustaz Hashim tak boleh nak agak lah dok. Orang teno ngandung ni belah mana nampak nampak so'ong ni nak jalan pun tak check up. Mungkin 8 bulan doktor. Bukan kata hak baru-baru ngandung. 8 bulan lebih lah. Mak Asma pada masa tu dia mengandung 8 bulan lebih. Dalam keadaan syarat lah kita kata, dia bertugas untuk bawa makan ni kepada Nabi SAW yang pada masa itu berada dalam Gua Sur bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar. 2 orang duduk dalam gua pada masa tu dan Asma ni bertugas untuk bawa makan ni. Gua Sur ni kalau kita tengok learning pun tak boleh nak panjat serah. Kau doktor pernah naik? Memang susah. Orang yang biasa yang normal pun penat naik tu. Dak. Cungak-cungak. Payah nak naik. Betul. Hak tak bawa perut pun payah nak naik. Hak ni dengan mengandung. Tapi kebanyakan orang lelaki bawa perut semua saja. Hak tu bawa perut kosong. Bukan kosong ada lah. Gapo-gapo hak duduk dalam perut tu. Tapi ni Allahu Akbar mengandung. Bawa orang kita kata tak, bawa orang dalam perut. Bawa roh dalam perut. Bawa jasad. Jadi dalam keadaan dia tu, kalau kita kata tu dalam keadaan tubuh yang lemah, jasad, orang tengok dari segi luarannya, check up aku. Tapi hak tu hak dibuat oleh Asma. Dia bawa bekalan makan ni daripada rumah dia, sebagaimana hak doktor sebut tadi, berapa? 3 kilometer. Doktor? 3 batu sama dengan 5 kilometer. Maknanya jauh tak? Perjalanan tu jauh. Memang sebagai jauh. seorang perempuan pula. Perempuan mengandung syarat, bukan kata hak 4 bulan, 5 bulan, hak syarat mengandung. Nak panjat bukit pula, yang mana Bukit Sur tu penuh dengan batu-batu tajam. Lah ni pun kita nampak, tengok tak? Batu, Masya Allah. Dengan panahnya, subhanallah. Tengok pada pasir, cuba bayarlah. Lagu mana Asma ni boleh jalan dalam 5 kilometer tu, sampai ke gua, panjat bukit,
Allahu Akbar. Dalam keadaan dia tu, kalau kita tengok luaran ni, lemah bagi orang Tino nak buat benda tu. Sebab apa? Apa yang mendorong Asma tu sebenarnya? Di sini kita nak tahu, apa Asma ni sanggup buat lagu tu. Ya? Yang pertama sekali, apa yang Asma nampak, ayah dia dan Nabi SAW bawa benda hak paling besar. Ya, satu perkara yang paling besar, satu perkara yang paling hebat, iaitulah Islam itu sendiri. Ni hak Nabi SAW dengan Saidina Abu Bakar bawa. Ya, bawa Islam. Jadi Asma buat ni dengan susah payah, bukan dia tak rasa susah. Dia rasa. Dia rasa sebagai seorang perempuan yang memang ada kelemahan dia, susah tu dia rasa. Tapi sebab semangat yang ada pada diri dia, untuk menyelamatkan Islam yang ada, yang dibawa, yang bakal dibawa oleh ayah dia, dan juga untuk menyelamatkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, letih tubuh dia, penat tubuh dia, berasa tak cekak dianya, tak terasa doktor. Dia lagu tu lah kita ni ke. Bila kita buat sesuatu yang kita suka, tak ingat kalau letih dah. Dia lagu tu manusia ni. Nah, bila bila semangat kita mengatasi segala-gala, jadi tak ingat kalau letih. Lepas tu barulah serah letih. Ni Asma buat kerja ni selama 3 malam doktor. Bukan satu hari. Bukan sekali. 3 malam duk buat lagu ni. Dan hebatnya, bijaknya Asma ni, dia bukan jalan gitu je. Dia ambil masa soalnya waktu malam. Maknanya untuk mengelak daripada dikesan oleh kafir Quraisy yang ada pada masa tu, hak duk kejar Nabi ni, nak bunuh Nabi ni. Dan yang keduanya, bijaksananya Asma ni, dia jalan tu bukan dia jalan seorang, dia bawa pula kambing. Sekumpulan kambing. Kalau kita tengok dalam sirah tu sekumpulan. Tak tahulah berapa ekor hak dia bawa. Dengan tujuannya kambing hak ada belakang dia ni boleh menghapuskan kesan tapak kaki dia sewaktu dia nak pergi ke tempat persembunyian Nabi SAW dan juga Saidina Abu Bakar. Ini bijak yang ada pada Asma. Bijak ni mari mana? Inilah mari daripada ayah dia tu lah. Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar yang telah melatih anak dia ni. Siapa ko semangat gini mo, dan Asma jugalah di antara di antara orang yang mula-mula memeluk Islam itu sendiri. Ni orang Tino ni doktor. Allahu Akbar. Kita nampak semangat Asma ni. Ambo sendiri pun duk bayar 8 bulan lebih tu kita tak rok dah. Tak rok, berasa nak duduk berehat, berasa nak duduk cokoh. Tapi Asma ni bukan jenis orang lagu tu. Sebab dia nampak Islam itu sendiri dan semangat pengorbanan yang ada pada diri dia. Nak korban untuk Allah, nak korban untuk Islam. Jadi segala-gala kelemahan yang ada pada diri dia tu dia tak rasa. Segala keletihan dia tak rasa. Sebab dia nampaknya Islam dan juga nak berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik kepada anak-anak doktor kata zaman-zaman learning lah. Anak-anak muda kita terutama sekali orang-orang Tino lah kita nak pesan ni, bukan kata enggak ambo ni orang Tino, jadi nak pesan lah kepada sama-sama Tino kita ni lah. Yelah kita tengok anak-anak kita sendiri pun jadi manja Ustazah. Jadi manja. Nak masuk dapur ngalah apa semua. Duk Ha. jauh pun duk teringat komok emas. Kita tengok ayatnya manja anak kita ni. Di mana silap dia tu? Duk. Jadi kita nak bagi satu kekuatan dalam jiwa anak-anak kita ni supaya
duduk mana pun, walaupun mak tak ada dekat pun, yakin kita ada Allah, doktor. Kita ada Allah. Tambah pula dalam keadaan musim pandemik lagu ni tau. Allah Ta'ala uji kita, ya Allah. Dengan anak hilang mak, dengan mak hilang anak, dengan suami hilang isteri, dengan isteri hilang suami. Macam-macam lah ni kita berdepan. Jadi Allah, kalau kita letak pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tak jadilah Allah perahnya, Allah buat apalah Tuhan menguji aku lagu ni. Setengah tu pula kata diri, bunuh diri. Tak akan berlaku lagu ni, doktor. Sebab kita yakin apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala buat mari pada kita ni, dia ada dia ada 1001 kebaikan. Tak, bukan kata saja-saja tu buat mari ni Allah. Humai kecil je. Benda tu kecil sangat je. Tapi Allah memberi impak yang besar kepada seluruh dunia. Bukan setakat Malaysia. Sebab itulah kita learning sebagai orang yang mengaku beriman, sebagai seorang yang mengaku bertakwa, sebagai seorang yang mengaku kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin dan percayalah, ya, gapo sekalipun hak berlaku pada kita, ada 1001 kebaikan. Dan kita ada Allah tempat kita bergantung. Nak? Jangan duk harap orang Allah tak ada dah dia nak hidup kan. No aku. Dia Pasrah, akan mari lagu tu manusia ni. Tak? Suami meninggal. Lagu mana lah nak hidup tu lelaki tak ada. Patuh kaki, patuh sayap. Tu kita tu jadi lagu tu. Hilang semangat. Jadi lemah Dia semangat. hilang semangat. Lemah semangat, hilang semangat. Kita tak ambil semangat hijrah yang ada pada Saidina Abu Bakar. Allah, Abu Bakar dalam peristiwa hijrah ni, Saidina Abu Bakar, doktor, dalam peristiwa hijrah ni, dia jalan bersama-sama dengan Rasulullah. Buat sayangnya dia kepada Rasulullah ni, dia jalan berselibuh, orang Kelantan kata. Betul. Tak? Duduk depan retek, duduk di belakang retek, mari duduk di kanan retek, mari duduk di kiri retek. Sampai kau Nabi SAW pelik. Abu Bakar, apa mu jalan lagu ni? Tak? Jadi jalan macam duduk takut-takut, duduk beringat-beringat. Katanya Abu Bakar, ya Rasulullah, ambo duduk jalan lagu ni, ambo duduk depan Rasulullah, ambo takut orang kafir mari kut depan Nabi, panah Nabi. Bila dia panah kena ambo, tidak kena Rasulullah. Lepas tu ambo jalan lek belakang Rasulullah pun lagu tu juga. Kalau ada orang kafir panah, kena ambo, bukan kena Rasulullah. Begitulah juga ambo jalan lek kanan, ambo duduk alik kiri Rasulullah. Di antara tujuannya, kata Abu Bakar, bimbang takut orang kafir ni panah, tak kena Nabi. Dia kena ambo tak apa. Kata Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kalau misalnya panah terkena ambo, ya Rasulullah, ambo tinggal, isteri ambo jadi janda. Anak-anak ambo jadi yatim. Tapi kalau sekiranya panah tu kena Nabi SAW yang akan pergi bersama-sama dengan Rasulullah, kata Abu Bakar, ialah Islam itu sendiri. Ya, betul. Tu kita tengok. Tak? Takut Islam ni hilang, doktor. Takut Islam ni hilang. Sebab itulah Abu Bakar, Saidina Abu Bakar, Sayyidatina Asma, walaupun kena macam-macam, Asma sendiri kena tapak ke Abu Jahal. Tak, sebab dia tak seroyak. Abu Jahal pergi tanya dia, duk mana Muhammad? Mu tahu Muhammad duk mana? Pok mu duk nusuk mana? Jawab Asma, aku tak tahu. Kena tapak aku Abu Jahal. Sampai aku ada riwayat kata, cabut subir dia sebelah. Mana kuatlah kena tapak tu. Tapi Asma tetap tutup mulut dia. Mata-mata kerana sayang kepada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab Islam ni saja yang boleh menyelamatkan manusia dunia dan juga
akhirat. Islam ni je. Jadi kalau tak ada Islam, kalau lo ni pakat duk jual Islam, jual dengan mata benda dunia, jual dengan kebendaan, jual dengan pangkat, habis dengan gitu je Islam lepas pada ni, doktor. Ya, betul. Habis dengan gitu je. Tak ada lah hak Nabi duk jual selama ni. Hak Asma duduk bersemangat nak mempertahankan Islam yang dibawa oleh Nabi selama ni. Ya kehilang dengan gitu je semata-mata kerana manusia ni tak tahan uji. Bila Allah Ta'ala uji dengan mata benda, bila Allah Ta'ala uji dengan pangkat, duit pangkat tinggi sikit je, mula lupa selalu dah. Lupa selalu dah. Tak ingat dah Allah Ta'ala beri ke dia ni adalah merupakan satu ujian. Bukan Tuhan beri, Tuhan nak semuanya. Dah. Bukan Allah Ta'ala beri tu nak suruh bangga dah. Tapi Allah Ta'ala nak uji, nak tengok setara mana taat, setara mana takwa, setara mana keimanan orang ni, keyakinan dia kepada Allah SWT. Sebab itulah benda-benda lagu ni kita kena terap dalam jiwa anak-anak kita supaya masing-masing ada semangat untuk menyelamatkan Islam. Jangan mudah-mudah nak gadah Islam. Islam tak mudah. Dulu Rasulullah dengan sahabat payah nak boleh kau dapat sebar Islam ni. Kita bakal waktu mudah doa nak dapat Islam ni, doktor. Lahir-lahir je ada dalam surat beranak, agama apa? Islam. Jadi tak rasa saya Islam. Tak rasa saya sebab kita dia kalau benda yang mudah dapat, dia mudah pergi. Itulah dia punya. Tak rasa susah nak dapat. Okey, alhamdulillah maknanya di atas didikan, bimbingan yang telah ditunjuk ajar oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap anak-anak dia di 3 orang tu, Sayyidina Asma, Sayyidina Aisyah dan juga Sayyidina Abdullah kan. Maknanya didikan itu menjadi sempurna bagi anak mereka kan. Kalau kita tengok ialah apa yang telah diperkatakan oleh Ustazah sebentar tadi, bagaimana semangat yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Sayyidatina Asma tadi, cukup kita tak boleh nak lawan lah. Maknanya itulah kata generasi sekarang ini kadang-kadang dia tak nak baca pun sejarah-sejarah ini kan, bagaimana pengorbanan yang cukup besar, mana semata-mata mengharapkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak sayangkan kepada Rasulullah, cintakan kepada Rasulullah, cintakan kepada Islam itu sendiri. Maknanya nak melihat Islam itu berkembang maju di satu tempat yang dinamakan Madinatul Munawwarah. Dan kita tengok Asma sendiri pun dikelilingi oleh bapa dia Abu Bakar. Datuk dia pun masuk Islam dan suami dia tidak cukup hebat juga, Abdullah Zubair bin Awam. Walaupun miskin, jadi bukan pada kemiskinan itu yang Sayyidatina Aisyah Asma melihat, tetapi budi pekerti yang telah ditunjukkan oleh suaminya Zubair bin Awam sanggup. Dia hanya ada seekor kuda saja, kuda untuk berperang. Nak ceritanya tidak kemiskinan dia kan. Tapi Sayyidatina Asma sentiasa memberi makan, menjaganya kan, hasil daripada pemberian Zubair Awan. Dan perpindahan pun berlaku, maknanya dalam syarat mengandung jugalah Zubair bin Awan suami dia dan Asma juga sampai di mana Masjid Quba kan, dapat situlah dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Abdullah bin Zubair, satu-satunya anak muhajir yang dilahirkan oleh Asma di Masjid Quba. Dan Rasulullah telah pun mentahnik dan juga sungguh gembira dengan kelahiran muhajir yang baru, Abdullah bin Zubair yang telah menjadi seorang ulama yang terkenal jugalah dan merupakan semua itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besar dia punya cerita pengorbanan dan panduan yang boleh dapat kita jadikan sebagai satu iktibar, pengajaran kepada anak-anak muda kita sekarang ini, muda-mudi kan, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, sambil-sambil saling-saling antara satu sama lain berkandi bahu untuk mewujudkan satu sebuah negara yang kata Darul Islam yang betul-betul. Ustaz Hashim rasa sampai sekarang ini masih lagi layan tak apa belok. Jadi kita ada masa lagi lebih kurang 2, 3, 4, 5 minit. Ustaz Hashim,
boleh ke udara ke sekarang? Saya nak bagi peluang sikit. Gambar dah keluar. Assalamualaikum Ustaz Hashim. Gambar dah ada, suara. Minta suara. Sayang Ustaz Hashim, kita rugilah tak dapat mendengar istimbat ataupun nasihat pengajaran daripada Ustaz Hashim. Kita dapat, dia dah kat tangan, tak apa, sebagai pendengar lah jugalah pada malam ini, insya-Allah dapat memberi sumbangan yang baik lah. Jadi saya boleh lagi berduet dengan Ustazah 2-3-4 minit lagi. Jadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ini, kita menyambut tahun baru hijrah ini dalam bulan Muharram kan. Sedangkan peristiwa yang berlaku sebenarnya dalam musim Rabiul Awal. Kan Ustazah kan? Okey, maknanya Nabi keluar daripada rumah baginda itu lebih kurang Safar lah, mana 27 Safar, dan lepas tu 1 Rabiul Awal itu dia sudah memulakan hijrah ke Yathrib kan. Tapi sempat berada di Gua Thur selama 3 hari. Dia punya rintitan sejarah lah. Kalau kita renungi dan teliti bagaimana perjalanan itu daripada 1 Rabiul Awal dan sampai ke Quba pada 8 Rabiul Awal, dan di sana Rasulullah SAW telah mengasaskan masjid yang pertama lah, Masjid Quba, dan pada 12 Rabiul Awal lah tiba di Yathrib, disambut dengan penuh kegembiraan. Itu dia punya rintitan lebih kurang dia punya perjalanan Rasulullah SAW. Jadi kesan dia kalau kita tengok daripada tadilah kita punya perbincangan, kesan daripada peristiwa hijrah itu dari segi agama, antaranya agama Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Kerana di Mekah selama akhir-akhir tu 3 tahun kebelakangan itu sebelum berlakunya penghijrahan, umat Islam ditekan betul-betul. Kan dari segi ibadahnya, dari segi ekonominya, maknanya disekap oleh kaum Quraisy yang tidak mahu melihat kecemerlangan Islam bertapak di Makkah Al-Mukarramah, disekap dengan, sehingga kan kita tengok bagaimana umat Islam didera, dizalimi dan sebagainya kan. Ada pada satu ketikanya tidak ada makanan langsung. Sehingga kan Nabi dan para sahabat terpaksa memotong tulang belulang kambing kan, digoreng apa semua. Itu hanyalah makanan-makanan untuk mengisi kelaparan saja. Ini betapa teruknya kezaliman yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy. Tetapi agama tetap perlu dijunjung untuk melihat tersebarnya di tempat yang baru. Dari segi politik juga, tertegak negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah SAW kan. Dari sosial, masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup lebih baik dari segi akidah, syariah dan akhlak. Dan ekonomi, kedudukan umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi yang dilaksanakan di sana yang tidak ada unsur-unsur rasuah, riba dan sebagainya. Ini adalah hasil daripada didikan dari pembawaan Rasulullah SAW berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sedikit sebanyak sebelum kita mengundur diri, Ustazah. Ustazah ada dalam line? Ada, doktor. Okey. Saya nak minta sedikit iktibarlah pengajaran secara umum yang dapat kita simpulkanlah pada malam ini perbincangan buah bicara kita dalam program Wakaf Ilmi berkaitan dengan iktibar pengajaran yang dapat kita ambillah sebagai satu intipati perbincangan buah bicara kita di Wakaf ini daripada peristiwa hijrah. Boleh 2-3 minit. Ustazah silakan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Dr. Ridwan. Pesanan Asma Abu Bakar kepada anak dia Abdullah bin Zubair. Pernah Asma pesan kepada anak dia. Asma kata, hiduplah menjadi orang yang mulia dan matilah dalam keadaan menjadi orang yang mulia. Jadi sini kita tengok satu pengertian yang mendalam daripada seorang ibu pada anak dia, pesan kepada anak dia.
hidup jadi orang yang mulia dan mati dalam keadaan yang mulia. Jadi orang mulia juga. Jadi sikit sebanyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah ini sendiri. Setiap kita nak melakukan penghijrahan, memang akan adalah ujian-ujian dia. Memang akan adalah liku-liku dia. Jadi kita kena hadapi dengan sabar dan kita kena yakin setiap tindakan kita berada di dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena yakin ni untuk kita capai barakah, untuk kita capai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita kena yakin setiap pergerakan kita, setiap kerja buat kita berada dalam keredaan Allah SWT, dan apa yang kita lakukan ini adalah memang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW, dan begitu jugalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Doktor sebut tadi, Nabi SAW dalam akhir hidup dia, Rasulullah pesan kepada kita, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Sekiranya kamu pegang kepada kedua-dua ni, kata Rasulullah, kamu tidak akan sesat selama-lama. Maknanya daripada dunia sehinggalah kepada akhirat. Daripada dunia sehinggalah kepada akhirat kita tidak akan sesat. Apa dia? Kitab Allahi wa sunnati, kata Rasulullah. Kitab Allah dan juga sunnah aku. Maknanya kita hidup ni kena berpandukan kepada dua ni je. Sayang kita kepada Islam, sayang sungguh-sungguh. Bukan kata saya sekadar saya di mulut ataupun supaya orang royak tu semangat, duduk semangat saja, tanpa ada satu tindakan. Lagu mana kita nak buktikan sayang kita kepada Islam? Lagu mana? Umpamanya, perlukah kita melakukan penghijrahan? Perlukah kita berhijrah? Kalau kita ni toksik duduk dalam keadaan tak baik seumur. Supalah peristiwa hak tengah hangat lah ni lah, kisah tengah hangat lah ni. Ambil lah contoh sikit, walaupun ada orang kata dia ambil contoh buat gaponya. Moga dia pelakon, moga dia penyanyi, katalah arwah Siti Sarah, doktor, arwah Siti Sarah. Jadi ada orang marah, dia kata dia buat gapo, dia ambil contoh dia. Sebenarnya apa saja yang Allah Taala buat, dia ada ibrah dia tersendiri, betul tak doktor? Betul. Dia ada ibrah dia ada pengajaran dia. Jadi Allah Taala mungkin dengan apa yang Allah Ta'ala letak pada arwah Siti Sarah ni, boleh buka mata ramai orang-orang yang suka dia juga dulu. Artis-artis kata tak. Husnul Khotimah yang kita nak. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Mana hak jenis tak semaya, hak jenis selama ni tak tunai tanggungjawab kepada Allah. Mungkin dengan berlakunya sebegini, peristiwa yang sebegini, lama pokok dia ni, dia artis ni boleh buka mata dan menerima hidayah daripada Allah SWT. Jadi bagi saya lah, kita letak apa sekalipun yang Allah Ta'ala buat ni, letak positif. Begitu jugalah dengan ujian COVID, ujian apa sekalipun, kita letak positif. Adalah hikmah yang baik yang Allah Ta'ala nak letak pada kita supaya kita jadikan benda ni sebagai satu pengajaran. Sebagai satu pengajaran. Supaya COVID ni kita kata, ni barulah nak ita, ada kau tidak jiran kita hak tak makan. Tu di antara hikmah lah. Dulu hak Islam ni royak dah lama dah benda ni. Tengok jiran kita ada apa tidak hak apa. Jiran ni pula siapa dia? 160 buah rumah sekeliling rumah kita. Kalau sebut 160 buah dengan ambil kita tak kena lah weh. Duduk dah dosa semua lah maknanya.
Jadi lah ni baru nak kita tengok ada ke tidak jiran kita hak susah, ada ke tidak jiran kita hak tak boleh makan. Maknanya ini di antara hikmah yang Allah Ta'ala ciptakan dalam pandemik COVID ini sendiri. Jadi ambillah apa yang Allah SWT jadikan tadi kita sebagai satu teladan. Peristiwa hijrah, jangan sekadar semangat sebagaimana hamba Allah ni tegur saya, dia jangan semangat je. Kita kena hayati dan kita kena laksanakan, kita kena tunjukkan, buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kita ni betul-betul sayang kepada Allah dan kita betul-betul sayang kepada Islam. Kita tak asik Islam hak Nabi duk jual dulu, lama-lama kalau bahasa Kelantan kat dia panggil selerai. Tak? Selerai. Selerai dengan apa? Dengan sikap umat Islam itu sendiri. Ya betul. Wallahu a'lam doktor. Setakat dulu sedikit rumusan daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa tersilap kata. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Syukurillah. Jazakumullah khairul jazak ucapkan kepada ustazah di atas kupasan yang cukup menarik seperti tadi. Jadi alhamdulillah iktibar daripada peristiwa hijrah ini, yang pertama bolehlah kita katakan umat Islam ini perlulah bijak membuat perancangan dan menyusun strategi supaya boleh memperolehi kejayaan. Sebab peristiwa hijrah ini dia tidak sama dengan peristiwa Isra Miraj. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah berbentuk tauqifi, maknanya arahan terus daripada Allah SWT. Maknanya tidak perlukan kepada perancangan individu-individu, para sahabat Nabi dan sebagainya yang menyusun aktu untuk memperoleh kejayaan. Dan antaranya kita mestilah mencari teman yang baik yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar, soleh, ikhlas, membantu agar kita sentiasa terpelihara daripada kebatilan. Begitu juga di mana sahaja kita berada, mesti ada seorang teman yang rapat, teman yang baik, yang boleh dipercayai. Dan seluruhnya kita naklah sentiasa sabar, tabah menghadapi halangan dan juga cubaan dalam kehidupan. Umat Islam perlulah bersikap optimis, maknanya yakin kepada Allah SWT. Kerana kejayaan pasti bersama dengan orang-orang yang benar. Kalau kita tunjukkan tadi cerita-cerita Sayyidina Abu Bakar, dia sentiasa cinta kepada Rasulullah, dia jaga Rasulullah ini ke mana saja. Dalam gua pun dia bimbang, berdebar-debar takut orang Quraisy ni dapat membunuh Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar sifat yang cukup ikhlas, sayang kepada Rasulullah SAW kan, sehingga kan Rasulullah sendiri menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Bukan kita berdua saja yang berada dalam gua tersebut, tetapi Allah bersama kita. Jadi keyakinan itu diterapkan dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar yang menyebabkan ketenangan yang dapat kita peroleh. Ini yang perlu kita sematkan dalam jiwa semua yang masyarakat kita, sekiranya kita ni dalam kesusahan dan sebagainya, pasti kita terapkan bahawa innallaha ma'ana. Allah ada bersama kita untuk membantu, menambahkan lagi semangat roh dalam jiwa kita. Jadi kalau hari ini kita tengok pergaduhan akibat perselisihan faham, pendapat yang berlaku dalam negara kita ini, jika dibandingkan dengan penduduk Madinah sebelum ini kan lebih kurang sama jugalah. Melayu ni tak habis-habis bergaduh disebabkan fahaman politik sempit, contohnya lah kan. Dasar Islam yang dilaungkan ini berbentuk kasar, setengah-setengah pihak kan. Jadi kadang-kadang kita bergelar pejuang Islam, tetapi pejuang Islam ni kita menampakkan diri kita sombong, takabur, banyak cakap, mengata-ngata orang, menghina kan. Jadi adakah dia dapat menyelesaikan masalah negara dan masalah sendiri, sedangkan masalah sendiri belum selesai. Jadi apakah kita perlu menunggu datangnya satu teguran atau peringatan Allah yang keras? Pandemik COVID ni juga merupakan satu peringatan kepada kita umat Islam, supaya kita ini sentiasa berhati-hati, sentiasa menyerah diri, bertawakal kepada Allah SWT. Jadi melalui peristiwa hijrah inilah yang perlu kita menjadikan bangsa yang lebih maju, bersatu di bawah panji-panji Islam dan juga hablum minallah, makna tali Allah. Dan kita tidak ingin lagi menjadi bangsa yang terhina, dijajah oleh bangsa lain di negara sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya rasa cukup masalah untuk kita berundur diri. Saya rasa terima kasihlah kepada sekali lagi diucapkan kepada Ustazah
Wan Nur Azam dan juga Ustaz Hashim, walaupun line tak clear insya-Allah, tapi dapat juga memberi sumbangan wajah-wajah dalam kita punya Facebook live ini insya-Allah. Terima kasih juga kepada Ustaz Hashim dan juga kepada urustia kita Ustaz Abdul Sattar yang bertugas di sebalik tabir. Terima kasih dan juga kepada semua pendengar-pendengar, pelayar-pelayar, penonton-penonton FB Live Santai Santar pada malam ini yang episod yang ke-16 insya-Allah. Alhamdulillah, semoga terus maju ke hadapan. Jadi dengan kata lain saya ucapkan hijrahlah demi terbukanya sinar harapan bermula saat ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekian sahaja bual bicara kita di Wakaf Ilmi pada kali ini. Jazakumullah khair jazaa diucapkan kepada semua yang telah menjayakan program ini. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير